Shalom, saudara dan saudari. Saya Reverend Nicholas Tan. Bersyukur kepada Tuhan kerana walaupun kita tidak boleh bersemuka di gereja, namun kita masih boleh bersemuka atas talian sebegini. Ya. Pada pagi ini, saya ingin memimpin kita semua bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, biarkanlah kita menyanyikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur bab 25 ayat 15 hingga 22. Mazmur 25 ayat 15 hingga 22. Ya, ayat 15 berbunyi sedemikian. Aku sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia menyelamatkan aku daripada bahaya. Berpalinglah kepadaku, ya Tuhan, dan kasihanilah aku, kerana aku keseorangan dan lemah. Lapangkanlah hatiku daripada segala kekhawatiran, dan selamatkanlah aku daripada segala kesusahan. Perhatikanlah segala kedukaan dan penderitaanku, dan ampunkanlah segala dosaku. Ayat 15 mengatakan bahawa aku sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia menyelamatkan aku daripada bahaya. Ya, saudara dan saudari, di sini mengingatkan kita bahawa Allah itu adalah pertolongan kita. Ya, saudara dan saudari, tak kira apa jua yang kita hadapi selama ini, saya yakin dari dulu sampai sekarang, walaupun dalam kesusahan ataupun dalam bahaya, Tuhan tetap selalu menolong kita. Amin. Saudara dan saudari, ayat ini mengingatkan saya bahawa dari dulu sampai sekarang, memang Allah selalu menolong saya. Waktu saya budak, waktu saya kecil, oleh kerana bapa saya selalu judi dan selalu hutang terhadap along, kami selalu dikejar-kejarkan oleh along di tengah jalan. Dari situlah Tuhan menyelamatkan kami. Dan waktu saya mula pandu motosikal, pandu motorkar, kereta, saya selalu menghadapi berbahaya kerana pandu dengan cepat. Ada 2 kali saya accident serius memakai motosikal, tapi Tuhan tetap menyelamatkan saya. Dan waktu saya baru melayani saja sebagai pastor di Kem Kayu Balak, Tuhan juga menyelamatkan saya daripada pelbagai jenis aksiden, tanah runtuh ataupun express yang saya pakai untuk untuk pergi ke camp. Selalu ada masalah, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Tapi saudara dan saudari, bila kita memakai bilon, Tuhan juga menyelamatkan kita daripada bilon itu terjatuh. Dalam penggembalaan juga, selama 12 tahun saya melayani di beberapa buah gereja, memang ada banyak kesulitan. Memang ada banyak masalah. Tapi dalam setiap masalah, setiap kesulitan itu, Tuhan tetap menyelamatkan saya, menolong saya. Dia pertolonganku. Saudara dan saudari, saya tidak tahu apakah masalah kamu sekarang ini. Mungkin COVID-19 membuat kamu duduk di rumah panik, boring. Adakah kamu rasa boring, tak tahu nak buat apa? Hari-hari berhadapan dengan dinding? Itu lagi baguslah. Macam saya hari-hari berhadapan dengan isteri dan 4 orang anak yang bising-bising, gaduh-gaduh. Adakah itu masalah kamu? Saudara dan saudari, Allah lah pertolongan kamu. Mungkin kamu sekarang hilang kerja. Ada yang cakap dengan saya, Pastor, oleh kerana kawalan pergerakan ini, saya tidak dapat kerja dan tak dapat gaji harian itu. Saudara dan saudari, Allah pertolongan kamu. Jangan risau. Saudara dan saudari, Allah bukan sahaja pertolongan kita. Ayat 17, dia teruskan mengatakan bahawa
lapangkanlah hatiku daripada segala kekhawatiran dan selamatkanlah aku daripada segala kesusahan. Saudara dan saudari, di sini mengingatkan kita bahawa Allah, dia juga penenang hati kita. Dia bukan sahaja pertolongan kita, dia juga menenangkan hati kita dalam apa jua ombak bergelora, bumi tergempar, musuh bermaharajalela. Tuhan tetap menenangkan hati kita, meluangkan, melapangkan hati kita daripada segala kekhawatiran. Saudara dan saudari, ya saya faham, khawatir itu sebenarnya jauh lebih serius, jauh lebih dahsyat daripada perkara yang berlaku sebenarnya. Kerana dalam kekhawatiran kita seumpama panik, kita seumpama hilang upaya, kita hilang daya, hilang momentum, hilang dan sebagainya, hilang semangat. Dan kita hidup dalam down, dalam perkara yang sangat menyedihkan. Saudara dan saudari, ingatlah bahawa Allah kita adalah penenang hati kita. Dia melapangkan hati kita daripada segala jenis kekhawatiran. Saudara dan saudari, saya tidak tahu apakah kekhawatiran kamu sekarang ini. Adakah kamu khawatir terhadap kesihatan? Ataupun kamu khawatir kepada kewangan? Ataupun kamu khawatir kepada gereja? Kadang-kadang gereja juga mengkhawatirkan kita kerana terlalu banyak masalah kan. Jadi mengkhawatirkan kita, apalah masalah macam ni, masalah sesama, memang hari-hari masalah sesama, hari-hari masalah mulut, kata-kata dan sebagainya. Ya saudara dan saudari, ini mungkin mengkhawatirkan kita. Tapi biarkanlah kita melihat kepada Allah kerana dia pertolongan kita, kerana dia penenang hati kita. Dia boleh menenangkan hati kita. Selalu saya menghadapi masalah di gereja. Ya, kamu fahamkan banyak masalah di gereja. Saya menghadapi banyak masalah di gereja. Tapi bila saya sampai di rumah, saya luahkan kepada Tuhan. Saya luahkan kepada isteri saya. Wow, selalu Tuhan memakai isteri saya, memakai kata-katanya untuk menghiburkan hatiku, untuk menenangkan hatiku dan mengajar saya, mengingatkan saya. Walaupun saya pastor, tapi isteri saya selalu mengingatkan saya, serahkan khawatir ini kepada Tuhan. Dan dia ingatkan saya bahawa betapa mulianya Tuhan yang saya percayai ini. Jadi saudara dan saudari, selalunya bila saya sampai rumah, masalah gereja saya serah kepada Tuhan dan Tuhan menenangkan hati saya. Walaupun di luar ombak bergelora, ada orang tanya saya, "Pastor, gila lah kamu ini, masih boleh tidurkah?" Tapi saudara dan saudari, memang Tuhan begitu ajaib. Amin. Dia menenangkan hati kita, melapangkan hati kita daripada segala jenis kekhawatiran. Jangan khawatir lagi. Serahkan kekhawatiran kamu kepada Tuhan. Dan seterusnya, ayat 22 mengatakan bahawa, "Ya Allah, selamatkanlah umatmu Israel daripada segala kesusahan mereka." Saudara dan saudari, ayat ini mengingatkan kita bahawa bagaimana Allah menyelamatkan seluruh umat Israel dalam kesusahan mereka. Masih ingatkah? Umat Israel bukan umat yang begitu taat kepada Tuhan, saudara dan saudari. Pada zaman Mazmur itu, pada zaman Daud itu, ramai orang Israel, dalam sejarah orang Israel, ramai orang Israel tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan. Dan banyak kali dalam sejarah Israel bahawa mereka membelakangi Tuhan, mengkhianati Tuhan dan menjauhkan diri daripada Tuhan, melakukan segala jenis dosa yang Tuhan tidak perkenankan. Saudara dan saudari, walaupun begitu, walaupun rakyat ataupun umat Israel tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menyelamatkan mereka daripada segala kesusahan mereka. Saudara dan saudari, saya terfikir hari ini di Malaysia, walaupun bukan semua orang percaya kepada Tuhan, baru 9.6% sahaja orang Kristian. Bukan semua orang taat kepada Tuhan, bahkan banyak lagi yang mengancam ataupun tidak suka kepada Kristian ataupun tidak mengenali Tuhan kita. Tapi saudara dan saudari, di sini dia kata Allah selamatkan umatnya Israel, selamatkan umatnya Malaysia. Saudara dan saudari, saya yakin, ya Allah, dia pasti akan selamatkan Malaysia yang kita cintai ini. Daripada 3 aspek yang kita faham sekarang ini, Malaysia sedang dilanda oleh 3 kesusahan yang terutama. Yang pertama, kemelut politik yang dipandukan oleh gila kuasa. Ya, kita telah pun menyaksikan sejak 24 hari bulan Februari yang lalu, banyak pergelutan. Kemelut itu tidak berhenti-henti dan kita akan tunggu bulan 5 nanti. Saudara dan saya tak tahu bagaimana akan berlaku dalam era politik ini. Dan yang kedua, kita nampak ada kesulitan yang hebat
yang diakibatkan oleh COVID-19 ini yang berluasa dan macam tidak terkawal sudah, sehingga kita perlu mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Tapi saudara dan saudari, ini kesusahan yang kedua, COVID-19. Yang ketiga, kemelesetan ekonomi. Ekoran daripada COVID-19 dan juga daripada keruntuhan harga minyak sedunia. Saudara dan saudari, saya yakin tiga kesusahan yang dihadapi oleh Malaysia sekarang ini boleh dan akan diselamatkan oleh Allah kita. Amin. Kalau kita yakin kepada Allah kita, Juru Selamat kita, biarlah kita selalu menyeru, berdoa, memohon kepada Allah kita, dan kita yakin Dia penyelamat kita. Dia penolong kita, Dia penenang hati kita, dan Dia penyelamat bangsa, keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, bahkan seluruh negeri dan seluruh negara kita. Saudara dan saudari, kita menyeru bahawa seluruh umat Israel, terutamanya jemaat Kristian di GMT, walaupun kita berehat di rumah sepanjang 14 hari, jangan sia-siakan peluang emas ini. Kita berdoa kuat-kuat untuk negara dan bangsa kita supaya Tuhan menyelamatkan kita. Jadi saudara dan saudari, hari ini Mazmur 25 mengingatkan kita bahawa Allah begitu baik. Dia pertolongan kita. Dia penenang hati kita. Dan Dia penyelamat kita. Biarlah Tuhan memberkati semua supaya mempunyai satu hari yang penuh berkelimpahan. Amin. Tuhan berkati.